Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita akan mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Panglima Perang kita, insya-Allah. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Esok pula. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, rakan-rakan yang mengikuti ceramah ini melalui live di Facebook, di TikTok, saya ucap terima kasih. Saya tengok like tadi telah melepasi 5 juta. Saya diberi jolokan agak lama lah. Pasal mereka tak berani. Pasal mereka tak boleh jawab argumen-argumen saya. Lama dulu. Mereka panggil saya badut. Kan? Sebahagian daripadanya lekat kepada orang ramai. Jadi orang ramai tolak. Dia kata tak boleh pakai itu badut politik. Tuan-tuan sekalian, ternyata lama kelamaan orang rindu pula badut tu. Hari ini saya rasa orang boleh terima. Pasal kalau kita ceramah, kita bercakap, kita melontarkan pandangan, kita memberikan hujah, macam di dewan kuliah. Habis tidur, buat ni tidur. Baik kita buat seminar. Buat seminar ke, simposium ke, sewa bilik aircon duduk dalam tu kan lah. Cakap straight dia. Orang tak faham. Sebahagian besar orang hadir simposium, hadir seminar tu tidur. Khutbah apa ni mah tidur. Ni pok-pok jatah ni nak royak pergi malu. Pergi jemaah pergi tapi tidur. 45 tahun dah dengar khutbah, duk teratu kak. Kalau dia malim ngaji 45 tahun lah, jadi tok guru lah. Sebab tu ada kaedah-kaedah penyampaian yang bisa lekat di kepala dan mengubah pendirian. Kemarin dulu kot saya puding dengan Rafizi membentangkan kaedah-kaedah dia membunuh politik orang. Salah seorang mangsa dia Tan Sri Khalid Ibrahim yang dipitnah dengan dokumen 91 muka surat. Akhirnya Khalid Ibrahim dipecat daripada PKR dan hilang jawatan Menteri Besar. Dibawa ke mahkamah, ternyata Saifuddin, Rafizi dan gerombolan ini hanya mereka fitnah dan mereka minta maaf di mahkamah. Tuan-tuan, Tan Sri Khalid Ibrahim pun sudah tiada lagi. Dosa fitnah itu dipikul oleh mereka yang masih hidup ini. Saya ingat mereka insaf lah. Bila fitnah seorang tokoh besar, Tan Sri Khalid Ibrahim ni tuan-tuan, dia mengetuai operasi London Raid. Dia serang bursa London untuk mengambil alih Sime Darby daripada syarikat British jadi syarikat negara. Sebuah syarikat perladangan besar. Ketua operasi itu ialah Tan Sri Khalid Ibrahim. Jasa dia besar kepada negara ini. Masuk PKR, duk kawan dengan mereka ni. Tuan-tuan sekalian, orang baik, orang jujur, orang benar, orang soleh tak sesuai masuk PKR. Segala pokka, segala tukang karut, tukang formula bohong, pelakon sepanjang zaman, semua boleh berimpun dalam PKR. Orang baling ni tuan-tuan, kita ni pondok banyak orang mengaji belaka. Kalau kacang hidup dalam PKR ada mapuh.
Tok coh api buang kita tu. Fitnah seorang menteri besar. Dia telah pernah buat sehingga hilang jawatan menteri besar, dipecat keahlian, dan Tan Sri Khalid berkata, alhamdulillah saya telah hilang satu beban duduk dengan puak-puak ni. Tuan-tuan sekalian, saya nak pesan, bahaya puak ni dalam politik Malaysia ialah mereka sanggup buat apa saja. Fitnah, reka, bentang, ulang, tak kira apa satu, asal matlamat mereka capai. Dan sekarang ini sedang diusahakan bersungguh-sungguh di Kedah untuk memalitkan arang ke muka kita, untuk mereka-reka cerita yang disebutkan oleh Tuan Haji Sobri tadi, mengada-ngadakan yang tiada dan diulang-ulang dan dibantu oleh agensi-agensi. Kita pakat mari belakang ni nak pesan kepada adik kakak di baling ni, jangan sesal kemudian. Sesal dulu tak apa, berasa payah tak apa, tahanlah diri, tahan telinga, tahan mata, tahan hati. Jangan percaya kepada kaki pembohong yang sedang berlegar-legar dalam kampung kita. Nama dia Saifuddin, nama dia Lapizi, nama dia Anwar Ibrahim, nama dia nama apa hak guru hak buat nama apa? Oh, Fahmi. Sini tak nampak pokok jerumeh. Kalau nampak pokok jerumeh, ingat nama dia. Pokok jerumeh tak ada kan? Semua ini para penipu, para pembohong yang sedang berkeliaran dalam kampung untuk memesongkan perhatian kita semua di Kedah, supaya mereka dapat kuasa dan mereka kawal hidup kita semua. Tuan-tuan, selepas dapat kerajaan persekutuan pun, demo tak boleh buat apa satu lagi. Kita boleh buat banyak, tuan-tuan. 3 tahun ni banyak kita buat. Saya dah bentang dalam beberapa siri ucapan sebelum pada ini. Boleh lihat di page Urus Dia Penerangan Darul Aman apa yang telah kita capai. 3 tahun saja. Bukan saya jadi MB 30 tahun. 3 tahun saja, tuan-tuan. Tak ada sebut saya di 7,000 geran. 7,233 geran. Kebanyakannya yang telah menanti antara 30 hingga 50 tahun. Bersabit dengan ni, tuan-tuan, saya dah bincang, dah buat arahan dan sedang diproses. Oleh kerana kita tak ada dah tanah luas-luas untuk diberi kepada orang buat kebun, buat sawit ni, kita nak beri perhatian supaya tiap-tiap anak Kedah yang duduk di Kedah paling kurang dia ada tapak rumah. Saya arahkan pegawai daerah cari satu tanah di kawasan masing-masing, daerah masing-masing yang sesuai, dibuat penempatan. Kita plot lot tanah supaya rakyat Kedah yang ada keupayaan buat rumah tapi dia tak ada tanah, kita beri dia tanah itu. Tuan-tuan sekalian, ada juga orang susah yang nak bantuan zakat, lembaga zakat ada bantuan rumah, adalah agensi-agensi lain, tapi syarat mu nak kena ada geran. Dia kata aku nak ambil geran di mana? Tuan-tuan, kita akan sediakan geran tu untuk mereka. Kalau satu daerah dimulakan dengan 100 lot untuk orang miskin, tapak rumah. Kalau 12 daerah ada 1,200. Kalau setahun 1,200. Kalau sejuta tahun berapa? Banyak kan lah. Tu kalau 100 satu daerah. Kalau 200. Kalau 500. Banyak, tuan-tuan. Kerana kita tahu sebahagian daripada rakyat kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita,
Dia nak beli rumah tak boleh. Pasal slip gaji tak ada. Kerja cari kawan, apa dia nak beri slip gaji. Motong, kek sawit, tamburung. Tamburung tak pagi, jangan duk main burung. Tuan-tuan sekalian. Ampun. Bukan aku kata oi. Tuan-tuan sekalian, kita akan sediakan kemudahan ini, insya-Allah telah disetujui lah oleh pegawai-pegawai kanan kerajaan ni. Inilah kaedah bagaimana untuk kita bahagikan tanah yang semakin sikit. Tanah kita tak banyak tuan-tuan, semua dah ada milikkan. Tanah kerajaan dia terlalu sikit untuk kita beri seorang 5 gelong buat kebun. Kita pastikan tiap-tiap orang paling common ada tapak rumah. Kita plot, kita simpan jalan siap-siap. Mohon jangan hidup tiru buat lok lidi, tak boleh. Lok lidi bahaya tuan-tuan. Kalau kena pengambilan hak depan nak injak tak boleh. Bahaya lok lidi, jangan buat. Beri kerajaan buat. Kita akan plot, kita simpan jalan, kita simpan parit. Rakyat mohon bayar premium. InsyaAllah tak mahal macam beli lok lidi. Kita akan mulakan sebaik lepas pilihan raya ni. Ni bukanlah nak rasuah pilihan raya, tapi nak bagi. Kalau mohon teringin, mohon pakah Perikatan Nasional. Boleh buat insyaAllah. Yang ada duit pergi belilah rumah. Hak tak ada duit meminta tanah tu. Sekurang-kurang ada tapak rumah. Tu bak geran tuan-tuan. Di Baling ni ada beberapa kampung yang masih dalam tanah hutan simpan yang telah menjadi kampung lebih pada 25 tahun. Kita akan cabut terbit. Harap ke demo tu tuan-tuan. Ni, hak nak mari tawar khidmat dalam pilihan raya ni. Hak nak mari tanding dengan kita ni. PH, biasa jadi kerajaan. BN, biasa jadi kerajaan. Sahak tu biasa jadi pegawai khas. Apa nama? Zahid Hamidio. Dia buat nama-nama. Dia biasa ada orang kerajaan. Semua parti pernah jadi kerajaan tuan-tuan. Tetapi pencapaian dema tak boleh tank kita. Saya dah cek sepanjang PH jadi kerajaan. Berapa pucuk geran terbit tuan-tuan. Pasal kita habis mencari salah orang. Saya tak buat. Sepanjang saya jadi MB ni, saya teruskan projek-projek yang baik. Kita buat adjustment kepada projek-projek supaya mencapai matlamat, faedahnya, nikmat untuk semua. Saya susun satu strategi. Semua program-program pembangunan dulu disatukan. Kita namakan Plan Kedah 2035. Ni sedang berjalan sekarang ni. Puak ni kan tupa, dia kata nusiduk saja, tak buat apa. Saya ustaz, ada satu ustaz pesan. Ni Syekh Yusof pesan saya, bos, kepala bapak tak boleh kata bos. Tahu aku nak kata apa? Tak tahu, anak tak tahu. Aku nak kata apa tu? Dia kata kepala bapak tu mulia. Bapak kepala dia mulia. Betul sangat pun payah no. Kalau mugi duk kola Sungai Limau, duk kola Kedah, bukan pala bapak, lebih pada tu dia kata. Bahasa harian, bahasa pasar. Memang dengar kasar. Orang Kedah cakap memang macam tu. Kita cakap benda lain, dia faham benda lain. Tu yang direpok tu. Bukan ada pasal tu lah so. Kita tak ada sebut tak reti. Tak reti, tak boleh. Lembut sangat. Bodoh. Istilah apa? Nak menggambarkan orang tu tak cerdik. Bodoh. Katok badminton tu tak kenal.
Ada ni nak boy. Saya ada anak. Masa tu tak masuk sekolah lagi. Dia main dalam kot. Serve lepas. Make kot atas boleh. Kok bawah boleh. Backhand boleh. Umur 6 tahun. Hani umur lebih pada 60 dah. Serve tak lepas. Jangan kata semi. Orang baling kata semi. Kalau orang Kelumpur kata smash. Sama lah tu. Nak kata lagi ke dia? Tuan-tuan sekalian. Ni. Kalau kita tengok PN orang. Tengok kelaku orang. Main bola tak boleh. Sepak dengan tumik. Mu tengok ada nu anak Tan Sri Pulau Pinang, dia sepak bola pakai tumik. Mu perhati tengok. Orang sepak bola dengan kurang kaki. Kalau bodoh sangat sepak cocok. Kan? Sepak cocok dengan ibu jari tu, cok tu dia gi lah. Tak tahu lah gimana tapi laju. Ataupun dengan kurang kaki. Tak biasa lagi sepak dengan tumik. Kaki dia capang terlasung. Puan perhati tengok ada video tu. Mujur lah kena pala mana tu masuk lagu. Pakak tepuk kata dia pandai sepak. Orang Kedah kata pengkak. Orang belah hulu ni kata tapak tu lah. Terus. Kita baca karakter orang ni tuan-tuan. Kalau main bola tak tu langsung. Sepak pun tak tu. Orang lagu ni kalau di sekolah dulu ni kawan duk luku ya. Betul tak? Ha. Kalau main badminton. Kata kau tu pun tak kena. Lepas tu dia mengata salah raket. Salah raket dia pun dia kok salah raket. Gitu tukar raket. Supa juga. Kaki pengkak, tangan pun pengkak tuan-tuan. Orang lagu ni saya tak tahu kebolehan dia. Mungkin hanya bercakap saja. Dia boleh bercakap, berceramah bahu orang. Buka mulut bahu. Buka mulut bahu. Saya ulang. Dia kata saya kata kat dia. Memang saya kata kat dia. Lah sungguh. Hak dia kata tu semua tak betul. Minyak turun RM1.50. Saya ulang. Betul tak betul? Tak betul. Benar tu tak berlaku. Dia kata tak berlaku kerana saya tidak menjadi Perdana Menteri. Sekarang kamu sudah jadi Perdana Menteri. Kenapa tak berlaku? Hang bohong. Ha. Jadi kalau kita panggil dia pembohong, munasabah. Tepat dengan perbuatan dia, tepat dengan amalan dia. Tepat dengan kelaku dia. Tepat dengan sifat-sifat dia. Memang dia bohong. Jadi kita nak kata apa kalau tak kata bohong? Kurang jujur. Lembut sangat. Tidak menusuk ke kalbu. Jadi nak kena bagi hak menusuk ke kalbu. Kita ada Perdana Menteri yang kemahiran nombor 1 adalah berbohong. Itu baru menusuk ke kalbu. Kencing. Ada pakar-pakar formula. Pakar formula tu. Macam-macam formula dia ada. Bila jadi Menteri Ekonomi, satu formula tak jadi. Adakah cadang jual nasi lemak dalam vending mesin? Tu, mesin kita dok beli tekan lapan kupang terjun kotak kedegum. Mek kotak kan. Dia cadang jual nasi lemak dalam tu. Nak bantu orang susah. Dia kata orang makcik-makcik tak ada kerja, susah miskin, buat nasi lemak, jualan vending machine. Pala bapakmu vending machine. Mu nak letak di mana vending machine? Kau kelak ting. Tak munasabah. Tak masuk akal. Jadi ke tak cadangan formula dia tu? Tak jadi. Cannot work. Orang putih kata. Tak boleh jadi. Pasal demo ni bersembang.
Pandai terlasung, sema atas getah. Buat teori macam-macam. Turunlah mari tengok di bawah ni lagu mana orang hidup. Betul tak? Mari tengok, duduk dengan kami, mari. Perhati molek-molek. Jangan duk perhati kat dalam buku ya. Duk dalam bilik aircon buat teori hebat-hebat. Duduk atas pentas, syarah sedap-sedap. Kehidupan sebenar dia tak pernah tengok. Dia mari jumpa saya baru ni. Kata nak mari nak tunjuk pandai sangat. Sengat je pun. Dia tanya, saya sedap kuih darai. Aku tak bukan darai, itu dangai. Oh. Kalau darai itu di Kedah ni orang panggil sotong. Tuan-tuan sekalian, tak menyelam dalam kehidupan tapi bercakap nak hatur kehidupan orang macam mana. Tak menyelam, tak hadam pun tentang kehidupan rakyat, tak masuk. Dia duk kira formula syarah sembang pandai je. Bila saya kata kami gagaskan tahun lepas tanaman padi 5 kali 2 tahun, dia kata, hei, itu dasar kerja persekutuan kepala bapak dia. Belum ada lagi kawasan padi di tanah 5 kali 2 tahun. Ni Kedah mula. Oh, dia kata tu dasar persekutuan. Banyak cantik. Hai aku bodoh, tapi dah aku tak mau jawab. Forum tu pun forum, kakak kita nak keri dia tentu kan. Kita sengak je lah, kita tunggu jawab dia keluar peti. Kita yang nak mula. Belum ada variety benih yang bawah 100 hari matang. Di Malaysia belum. Di Indonesia berlama, di Vietnam berlama. Oh, dia kata dasar 5 kali tu dia punya. Pandai-pandai mengaku, muka tak malu. Kita yang gagaskan, kita cari benih sampai Indonesia, jumpa profesor macam-macam, sampai jumpa yang boleh matang 75 hari. Boleh potong lah, boleh gerak lah. Orang KL cakap boleh harvest. Orang Selangor faham ke? Oh, dia kata pasal apa di Selangor sekincang boleh 12 tan, 10 tan, 8 tan. Pasal apa di Kedah 4-5 tan. Pasal di Kedah ni terlalu lama tanam padi. Ulat, ular, belikah, belitung, semua dah membelit pesawah padi. Saya namakan dia kartel. Pasal kartel ada di Kedah ni. Pasal tu dapat 4-5 tan. Kenyah habis kartel ni, saya yakin hasil lebih daripada 5 tan. Pasal apa? Saya dah bukti. Benda sebelah-sebelah. Satu lembaga zakat dari Kedah buat, satu orang lain buat. Sebelah-sebelah. Lembaga zakat pergi timbang, pergi jual di Kelang, Melayu, di Perlis, dapat 7 tan. Sebelah ni pergi jual di Kelang. Kok sebelah-sebelah tu lah, dekat-dekat tu, yang telah dijual berpuluh tahun lamanya, dapat 4 tan setengah. Benar sebelah-sebelah. Pasal apa ada beza? Pasal kartel memainkan peranan. Dia sekat hak timbangan, hak lebih pada itu. Berat sebenar adalah dibedak sama-sama kartel. Itu berlaku di sini. Saya cakap banyak kali. Dia kata, hang tak, awak tak buat apa. Woi, kalau Mada tu mau serah kat aku, hancur dia ni semua. Mau tak serah kat aku. Duduk bawah jabatan Kementerian Pertanian, hal menteri dia naik lemung tu. Tak torah nak buat apa jadi menteri, tuan-tuan. Masa telur tak ada, dia pergi melawat law yang daging. Telur tak ada. Kelang kabut pergi melawat naik atas law yang daging. Lah. Ayam daging hak lain, bos. Ayam telur spesies lain. Bukan semacam ayam-ayam lah juga. Sampai tak reti. Orang kata dia tak reti, puak-puak aku marah ni, marah kat kita, maki kita macam-macam. Dah tak reti sungguh nak kata apa. Kata tak reti lah, tu tak muncul tak kata bodoh. Tuan-tuan. Lepas tu pergi beli telur di India. Latihlah tokai kapet, bawa masuk telur India. Telur India ni putih.
Aku tak tahu pasal apa. Dan kecil. Tapi mahal. Kasih orang kata tak payah pergi India. Di Johor berlama pengeluaran telur. Pasal apa tak cari? Nak kena saman dengan pembekal hak tokai kapek tadi. Tuan-tuan sekalian. Itulah kartel. Itulah kartel. Orang tak sedar. Lepas tu dia tak tahu nak buat apa. Nampak lemu besar ke, goh pun hebat. Naik duduk atas belakang. Tuan-tuan sekalian, kalau kebor duduklah bendang, naik belakang kebor boleh gagah. Ni lemu sadar tu, tuan-tuan, tuan dia beruh hari-hari. Lemu sadar. Nampak je sadar, bukan kuat lemu tu. Lari tak boleh. Macam meja. Badan besar tapi tak gerak, suruh lari tengok. Nek duduk atas belakang lemu tu ke? Teruklah menteri you. Tuan-tuan sekalian, banyak dah. 8 bulan ni kita duk nampak dah. Kerajaan ni fail. Kerajaan ni gagal. Kerajaan ni tak ada keupayaan. Sehingga digagas, hingga dibawa satu istilah baru. Kerajaan kakistokrasi. Kakistokrasi ini adalah kerajaan oleh orang-orang yang lemah dan tak ada keupayaan. Kalau dalam bahasa istilah kesihatan dipanggil mati pucuk. Tak boleh buat apa dah. Nikah nak tapi tak boleh buat apa. Lu kacau nikah buat apa menanya anak orang. Kakistokrasi itu saya tambah ya. Orang-orang yang tak ada keupayaan, tak ada kemahiran, tak tahu nak buat apa. Kakistokrasi. Dulu dia mau panggil kleptokrasi kepada Datuk Seri Najib. Panggil kepada Zahid pun kleptokrasi juga. Tapi sekarang istilah tu telah padam kerana mereka yang memanggil dan yang dipanggil telah cium mulut. Oi, cium mulut teruk dia mah. Lepas tu cemuh. Dia kata aku benci tengok mukamu. Dia buat muka dia Korea klik terik. Tak gamak kita ni. Tua-tua sudahlah. Kacang dia buat cekang apa. Tuan-tuan sekalian, kerajaan ni dah tak ada keupayaan untuk diberi kepercayaan. Tapi dia tetap mari hari-hari mari. Nuk ada kerja apa kok kelupur tu pakat mari ni. Mari serang Kedah, nak ambil Kedah. Pasal apa dia nak ambil Kedah? Pasal apa dia nak ambil Kedah? Pasal tuan-tuan, kalau dia tak ambil Kedah, kita berjaya laksanakan apa yang telah kita rancang. Sekurang-kurangnya ada 10 perkara besar yang akan berlaku di Kedah dalam Perikatan Nasional ni selepas pilihan raya akan datang. Lepas tu tuan-tuan, tak ada dah parti hak boleh mari ambil Kedah ni. Memarilah siapa pun. Pasal semua tu biasa jadi kerajaan. Dia mau umum baru ni, Mahzir Khalid akan bertanding di Pedu. Dia biasa jadi menteri, biasa jadi menteri besar tuan-tuan. Keupayaan dia sakat tu ya. Umur pun 60 lebih kata pakai kata nak baca buku, nak mengaji benda baru ni. Tak masuk dah tuan-tuan, tupur dah. Asah pun tak tajam dah. Canai buat habis besi ya. Ni hak lagu ni nak jadi calon ni. Gagah canai, mata canai pun kat jahanam, paran pun gitu ya, tak tajam dah. Seperti hari Sahak kata dah tadi kan. Sahak ni dia kata, aku balik sakat dia membelagak aku sudah lah, puas lah. Sakat tu ya nak jadi calon. Cak Uban lebih kurang parang bodoh tadi ya. Gagah boleh guna parang bodoh ni, katok belah nyong kok belakang. Kalau katok kok mata, tumbing. Pasal dia parang repuk ni tuan-tuan. Orang taruh lah juga celah-celah dapur tu. Beda katok belah nyong. Parang bodoh dia panggil. Asah pun tak tajam lah. Sumbing ni kata, catuk tak ada lah. Hak tempat berhulu tu terpokah lah. Orang Selangor tahu ke? Parang tahu parang.
Dia orang panggil apa? Golok. Parang juga. Parang juga. Tapi parang tu dah tak ada guna, dia panggil parang bodoh. Tempat bohulu tu, itulah di depan dia tu, tempat kita sumak kayu tu. Dia panggil apa tu dia? Aku tak tahu lah, pakai ikut mohon lah. Saya nak kena bagi khabar betul-betul, tak kira pasal salah faham, dia pergi report. Dua malam lepas saya khabar dah, saya saman Saifuddin Nasution atas dua fitnah dia kepada saya. Pertama, dia tuduh saya curi REE. Tuan-tuan sekalian, inilah kaedah para pemfitnah. Dia tembak pergi dulu bagi orang percaya, kemudian cari alasan-alasan tu kemudian. Tembak dulu, macam Haji Sobri, takak pergi dulu. Saya pun kena takau. Saya yang baik yang amat ni pun kena takak. Bukan ada pucat takak saya sungguh. Saya mulut yang riuh, hati ada taman. Lah, tak percaya. Saya baik. Cakap lemuk ya kalau mesyuarat-mesyuarat ni. Dia mengatakan kalau jadi menteri besar pijak semut pun tak mampu. Kalau banding buah hulu lembut saya lagi. Sungguh. Takak juga. Takak 3 pagi ni saya berlari ni. Mudah ni. Saya bukan lari. Saya dok communicate dengan polis tu. Oleh kerana nak menghalalkan pasal orang marah takak 3 pagi, dia berkata saya menolak panggilan. Tak, tuan-tuan, saya tak tolak. Saya mesyuarat. Telefon saya ni, bila pun kalau mesyuarat saya tak hakik. Tapi WhatsApp boleh. Saya jawab WhatsApp. Jawab, saya tengah mesyuarat. Dia kata nak ambil keterangan lagi, nak sambung keterangan. Saya kata sambung apa lagi? Hari tu bagi dah. Dia kata nak sambung lagi, suruh mari Balai Polis Hartamas. Saya kata, ni saya nak tangkap. Habaklah betul-betul nak tangkap ke? Dia tak mengaku. Saya ada communicate dengan polis tu daripada pukul 11 lebih kurang, pukul 11 sampai pukul 2 pagi. Saya tak lari. Saya tak menolak panggilan. WhatsApp tu macam panggilan lah juga. Saya khabar saya duduk mana, duduk buat apa. Saya tanya pasal apa nak kena pergi. Dia kata nak sambung keterangan. Sambung keterangan apa? Pukul 2 pagi. Saya kata saya akan pergi ke mahkamah besok jam 9 pagi. Kita jumpa di sana. Saya menteri besar Kedah je, oi nak lagi gimana? Aku ada negeri nak jaga. Saya akan hadir mahkamah esok jam 9. Tuan tunggu situ, kita jumpa sana. Lepas pertuduhan kita jumpa, sambunglah keterangan. Nak sambung apa hari pun saya sedia bagi keterangan. Jangan tangkap saya malam ni. Pasal plot untuk tangkap ni telah diset 6 bulan dulu. 6 bulan dah saya tahu dia mana tangkap saya ni. Oi, saya ada intelijen saya berselera satu negara ni. Macam-macam orang kawan-kawan saya ni, dia mau royak, mu jaga. Kau ni mari royak, mu jaga. Kau ni nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni. Saya duk jaga ni. Pesto duklah kereta 24 jam. Magazin ada 2. Peluru ada 14 hotel satu magazin. 24 jam standby. Takut mau awak jahat kat aku. Mau tak buat jahat kat aku tak jahat kat orang. Untuk keselamatan diri. Napan patah ada satu lagi belakang. Keselamatan diri saya jaga. 6 bulan dah di mana royak tu. Yang penting tangkap Gari, jatuhkan moral, hilang kredibiliti. Lepas tu dia ceramah apa orang tak pakai dah. Pasal dia telah dimalukan dengan tangkapan. Saya jalan macam biasa, tak ada masalah apa. Sampailah dibubarkan DUN Kedah ni, kita pun jadi caretaker government. Mereka masih kerajaan pusat. Nampak mereka makin hari makin galak, makin ganas. Saya menghadap tuanku, saya maklumkan ada usaha-usaha ni nak buat kat Batik. Tuanku kata kalau tahu awal mai habaq kat saya. Banyak apa? Duk 3 hari dia membuat sungguh. Bukan 3 pagi nak habaq kat lepas.
Tapi saya hormat rakan-rakan yang dalam PDRM. Jangan salahkan polis. Pasal demo ni menerima arahan daripada arahan sampai menteri. Mereka terpaksa. Saya tanya polis tu, masa dia masuk dalam bilik, kota masuk. Saya tidur pakai kain ya. Kain belekat, baju apa tak pakai. Oh, boh. Mandi pun tak mandi. Saya tu dah nak kena tekak. Kalau saya mandi, saya kena buat alasan mandi tak boleh. Saya tak mandi tak apa. Saya duk ingat kok mana sahih dia memberi takak aku mula ni. Saya pun pakai kain pelekat gulung-gulung, tak badan tas tilam, tarik ke selimut. Niat masa tarik ke selimut, saja aku nak tidur lama mana pun tak apa. Bobo ke selimut tu katuk mata, kung katuk pintu. Oh, mari dah, tak ada lelak jugalah. Tapi saya buat kerak. Pukul 2.30. Sampai pukul 3 pegawai saya pergi buka pintu. Dia abang, bos, polis ada depan pintu. Tak apa, suruh dia masuk. Saya pergi tengok di pintu penuh. Dia mengata ada 20 orang. Kok tepi dinding tu berselirik supaya isikkan wow. Polis. Ramai. Saya kata masuk. Dia kata tak mau masuk pakai kasut. Tak apa pakai kasut tak apa, ni bukan hotel saya. Saya pun sewa ya, mai. Saya pun suruh dia membaca Nescafe apa semua. Adalah lagi. Sambil minum tu. Minum air lu tuan, minum. Masuk. Duduk. Dia mau tak orang ni duduk. Saya kata jangan takut kat saya bukan pengganas. Saya pakai kain yang spela tak pakai. Duduk. Saya tak buat apa. Kita minum kopi dulu. Lepas tu saya katalah kat pegawai tu, siapa duk WhatsApp saya tadi? Dia kata saya. Adalah nama. Pasal apa hang tak abang tak nak tangkap aku? Saya serba salah Datuk Seri. Aku duk agak dah. Habang je lah. Tapi hang tak abang apa aku tahu dah. Lepas tu dia saya nak minta izin nak mandi sat. Baik beruh gigi kentola masuk bilik mandi pas semua. Tibik-tibik tadi tak habis lagi pun habis lu. Kita nak delay sikit kan dah. Pasal nak duduk di balai lama. Pergi pakai baju bersiap boh bedak macam-macam lah. Bawa baju spare satu. Saya kata di tempat mohon lagi ada tempat salin baju dah. Saya nak pergi mahkamah esok, saya nak pakai baju putih. Lepas tu saya nak angkat tangan macam tu. Fikir siap lah. Dia kata ada. Tapi demo ni bagus. Tuan-tuan sekalian, saya hormat, saya salute lah polis ni. Kerana mereka bertugas ikut arahan. Atas arahan yang mari kat demo. Dia bawa saya pergi balai. Masuk bilik mesyuarat. Bacuh kopi, apa semua jamu kopi. Marilah buat keterangan 4 soalan. Ya. Adalah 2-3 baris. Tak nak sambung keterangan tu. Lepas tu kau duduk tunggu cerah lah. Satu pergi bawah tu, tekat ke bawah tu lah. Ada nombor di dada tu. Penjenayah. Ni buh nama pelik motor tu. Ni pelik motor tu. Buh di dada ni. Depan. Kanan. Kiri. Cak jari 10. Naik. Tunggu lagi. Sampai subuh, sembahyang subuh. Tapi bagus-bagus. Pegawai-pegawai tu pergi beli buah. Macam-macam buah. Kita atas meja, so saya makan. Dengan kopi on, dengan Nescafe. Saya kata saya tahu kamu serba salah. Kamu bekerja atas arahan. Dan saya sikit pun tak kecil hati kat polis. Polis-polis malam ni pun sama. Mereka pun kawan kita semua. Mereka pun akan undi PN. Kerana arahan ni mereka terpaksa buat. Besok ni saya kata, tuan nak bawa pergi mahkamah, tolong jangan gari, boleh tak? Kalau saya kena gari itu menjatuhkan maruah saya. Tujuan saya ditangkap, tuan diarah menangkap saya ni ialah untuk menjatuhkan kredibiliti saja, nak tarik saya jatuh ke tanah. Itu tujuan dia. Bukan ada pasal apa. Dia kata insya-Allah tak gari, pegang saja. Jangan ada wartawan, jangan lalu depan wartawan. Tapi bagus-bagus polis ni. Dia kata kami siap dah. Dia kata. Mereka siap dah.
Tak ada siapa tu mana saya masuk. Cok, saya tengok-tengok duduklah mahkamah dah. Tak ada siapa boleh ambil gambar. Saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan daripada PDRM. Tuan-tuan sekalian, di cas ada dua lah. Tuan-tuan pun dengar dah. Tapi kertas pertuduhan tak diberi. Kalau tuan-tuan dituduh Ahmad bin Ismail bahawa pada sekian hari bulan kamu telah didapati mencuri lembu ma'i di kampung sekian-sekian, rumah nombor sekian-sekian, lembu jantan warna oren. Lembu tu oren kan lah, pan lah. Oh, adalah kertas pertuduhan tu. Mai kata saya faham pertuduhan, dia mengaku tak salah. Saya dibaca saja, saya faham pertuduhan tu dan saya mengaku tak salah, tapi kertas tu tak dibagi. Dia bila tanya pendakwa raya kata kena beli online. Sampai hari ni tak dapat lagi. Tiba-tiba esok tu viral kertas pertuduhan, di viral untuk memalukan saya. Saya rasa viral tapi satu dunia saya tak malu. Bukan saya muka tak malu. Perkara itu tidak patut dimalukan. Pasal tak betul. Hampa saja buat je. Bila hampa saja buat, orang tahu hampa jadi jahat. Aku keluar angkat tangan tu, jahanam habis semua. Bukan kata apa, tak kata apa, hakik tu lah. Dengan kawan-kawan tu sekali koyak. Dia kata itu tiru saya. Saya angkat tangan lawan Mahdi, dia angkat tangan lawan siapa? Ikut suka aku lah. Saya angkat tangan ni lawan Anwar Ibrahim. Dia tuduh saya lawan orang lain. Tak. Melalui saya isytihar, angkat tangan ni lawan Anwar Ibrahim. Cicak mengkarung jangan mai. Hampa bawa mai Anwar Ibrahim tu. Bukan salah. Ni medan politik. Dia apa orang politik? Pasal apa saya lawan dia salah? Saya bukan lawan Perdana Menteri. Saya lawan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sebelum ni bukan Perdana Menteri. 25 tahun dia duk menjerit. Nak jadi PM, nak jadi PM. Nak jadi PM, nak jadi PM. 25 tahun. Tiba-tiba dapat jadi PM. Apa yang dijanjikan masa dia merayu kepada rakyat Malaysia nak jadi PM, semua yang dijanji semua dicapati. Betul ke tak? Patut tak kita lawan dia? Patut dia ada dijatuhkan? Layak dah jadi PM? Orang baling kata bukan aku. Aku tanya ya. Ni rakyat Malaysia apa dengar ni? Orang baling yang pada satu ketika dia cuba tonjolkan diri dia, kononnya dialah pejuang rakyat miskin di daerah Baling. Mari nak tunjuk perasaan tuan-tuan. Dia mari kidnap orang saja. Program tu orang lihat tu. Walaupun tahun tu tahun 74, Ustaz Hassan dah, Ustaz Derih dah, saya tak ada lagi. Tapi Datuk Ibrahim Ali cerita, program tu orang lihat tu, dia mari bagi ucapan saja. Tiba-tiba dia claim program tu dia punya. Dialah diangkat sebagai ikon membela orang miskin di Baling. Tuan-tuan, bermulanya kaedah dia ni tahun 74 lagi. Tu saya kata dia bukan faham pun. Sama demonstrasi kemudian dibuat di Masjid Negara, disusun oleh orang lain. Anwar mari hari yang ketiga. Dan ucapan dia tu terlalu berapi-rapi, berlaku rusuhan pelajar-pelajar dengan pihak berkuasa. Anwar ditahan ASA. Jadilah dia hero membela orang miskin. Tu Anwar Ibrahim. Ni puak-puak Abim ni kagum ke Anwar Ibrahim, tak boleh kata apa. Adik aku dah seorang. Taksub Anwar Ibrahim. Pak aku kata mutukar belel lah. Oi, kalau pak kita kata aku tu kan, kita takut. Dia tak kerti buat tak tu ya. Punya taksub ke Anwar Ibrahim. Ngaji sampai master apa? Jadi pensyarah. Nak kata apa adik no? Ada agak seorang lah standar tu hak buruk, hak burung cok-cok hidup isyak awal.
Kat burung cocok kan tau. Adalah sebutir dia pergi duk catuk itu. Duk isyak dia, otak dia kering gitu ikut Nabi Ibrahim. Tuan-tuan sekalian, kat pukul 12 dah. Nak cerita bah ke tak tu? Hari lain lah bah baru cerita marang ya bah tu. Ada lagi tuan-tuan sambungan bah tu. Cerita hari lain pula. Tuan-tuan sekalian, kita ada pilihan raya peringkat negeri 12 Ogos. Rakan-rakan anak sahabat-sahabat kita ada di luar. Saya harap mereka balik mengundi dengan ikhlas untuk menunaikan kewajipan. Mengundi ni wajib tuan-tuan untuk pilih pemimpin. Kalau kita buat ambil sambil lewa, kita akan dapat pemimpin yang berbohong kepada rakyat dan hidup dalam pembohongan. Kita dapat pemimpin yang berbohong, pemimpin kaki fitnah, pemimpin kaki cari salah orang. Tuan-tuan, cari salah orang tidak akan memuliakan kita. Kita tidak menjadi lebih baik daripada orang yang kita fitnah tu. Kalau kita tak larat lari, lawan-lawan kita nak kalah, kita senjoh tangan kawan. Bukan kerana kita laju kita menang tu. Kita lari cara tu je. Kerana kita khianat kawan kita menang. Puak ni lebih kurang lagu tu. Dia tak boleh gila. Tak boleh menang lah. Nak menang juga dengan mengkhianati, dengan fitnah, dengan berbohong. Ni hari-hari mari ni. Ini kabila mari di Unisham. Ini. Ada Profesor Naik Chancellor beritahu saya, orang nak sewa dewan. Nak buat program tu lah. Saya kata sewa, duit kita balas. Sewa jangan tak sewa, duit ambil. Lepas ni kita basuh balik. Duit pun boleh, orang pun boleh. Bukan payah dia makan dah ini hari-hari. Kita duk kok ni. Tuan-tuan sekalian, anak-anak muda yang dipanggil menyertai konvoi beli 100, duit balas, baju balas, undi PN. Boleh tak boleh? Duit dia mah banyak. Kan? Kita balas. Beri duit, kalau beri undi, duit tu haram. Duit tu ambil, beri undi haram. Pasal rasuah. Kalau duit ambil, undi tak bagi, tak rasuah. Tu kita kecoh orang jahat. Duit tu halal. Boleh makan. Jadi tuan-tuan, 12 bulan ni pakat terwik semua. Undi Perikatan Nasional di Kolaktel, di Kupang, di Bayu tuan-tuan, dengan perkembangan yang sedang berlaku ni, dengan kezaliman yang makin terserlah, dengan pembohongan yang dibongkar setiap hari, tak boleh dijawab lagi kerajaan ni kakistokrasi. Kita boleh pergi sampai 36-0 insya-Allah. Boleh? Boleh? Perikatan. Takbir.